yang menyeru kepada Allah, mimman da'a ilallah. Sebab itu saya malam ni saya tak nak sentuh politik, payah saya sentuh mengajak tuan-tuan supaya faham agama Allah, menyeru kepada Allah. Tuan-tuan fahaman apa-apa pun yang mengikuti CD kita ni, fahaman PAH ke, fahaman UMNO ke, adil ke, lantak tuan-tuan lah. Tapi ingat, mesti membawa kepada Allah, mimman da'a ilallah. Jangan bawa perjuangan tuan-tuan lain daripada cita-cita kepada Allah. Yang ni tuan-tuan kena faham sungguh. Menega ke, menega untuk Allah. Berkeluarga ke, berkeluarga untuk Allah. Ya. Ni, yang ni Allah kasih tuan-tuan. Dia pusing pun main duduk depan. Yang ni Allah paling kasih. Malah Allah malu dekat dia. Sebab dia nak mari duduk juga tu, Allah ampunkan dosa dia. Tapi dia tak ada dosa, dia kecil. Kan ada 3 jenis manusia. Mengaji ni ada 3 jenis manusia. Saya sebut ni manusia hak lambat datang. Manusia yang awal datang ni kira baik sungguh lah, macam tuan-tuan ni. Manusia yang lambat datang ni ada 3. Yang pertamanya, dia duduk di muka pintu. Tak mana aku nak masuk, dia tengok ujung ada kosong, dia terus main duduk macam Allah ni. Dalam yang lambat ni, dia paling bagus, Allah ampun dosa dia. Yang nombor 2 ialah manusia yang main lambat, tapi nak masuk juga, dia cari-cari, akhirnya dia duduk tepi tangga tu. Dia nak masuk malu pasal dia lambat, kawasan pun dah penuh, Allah malu pada dia. Eloklah kamu duduk situ, kamu baik juga. Yang nombor 3, dia tengok-tengok penuh, dia belah tu. Ni pun ada hak nombor 3. Jadi dalam yang lewat main mengaji ni ada 3 golongan. Nombor 1 macam adik kita, nombor 2 hak baru sampai tu, dia duduk tepi pintu tu, hak nombor 3 dia tengok-tengok ramai, dia belah. Dia singgah pergi makan sup giabok. Cadar nak pergi kuliah Ustaz Kazim, penuh sesak aku balik. Yang ni paling rugi tuan-tuan. Tapi dalam 3 orang ni, siapa paling terror pahalanya? Tuan-tuan yang datang awal. Yang datang awal ni paling besar pahala, lebih besar daripada adik kita ni. Dalam orang yang mari lambat, yang paling besar pahala siapa? Dia. Pasal dia berani main duduk depan. Baik, kemudian kata dia sabarlah bila sampai hari itu. Tiada senangnya dan tiada istirahatnya dalam dunia. Memang tuan-tuan, mana ada istirahat? Saya sekarang nak baca paper pun pening, nak tengok TV pun tak apa nak gamak dah. Letih lah tuan-tuan. Sak kata macam ni, sak kata macam ni. Tak tahu nak baca apa, tak tahu. Macam gila-gila lah kot. Tak ada tuan-tuan, letih tuan-tuan. Sak macam ni, sak macam ni. Bila nak aman kita? Ni dia hak kitab dia sebut. Dia kata tak ada senang dan tak ada rehat dalam dunia ini. Pastilah sekalian kamu rasai hal ehwal dunia. Di Gaza tak selesai, di sini tak selesai, mai Obama pun tak selesai. Kita ingat Obama nak tarik askar daripada Afghanistan, dia tokok lagi pula dah. Obama kata kita tambah lagi tentera Amerika di Afghanistan. Ingat dia nak kurangkan. Bila nak selesai tuan-tuan? Ni kitab kata tak selesai. Ada bendanya kadang-kadang kita suka. Ada perkara kadang-kadang kita suka. Oh, kita seronok lah, dia masuk belah kita kan. Tuk dia masuk. Oh, inilah kehendak rakyat. 2-3 hari lepas tu pula dia lompat pula sana pula dah. Kadang-kadang tak suka pula dia kata, ni apa lompat pula ni? Kita mudah pening tuan-tuan. Sebab itu untuk akan datang tuan-tuan, kita ni dalam bab kita ni, kita bukan kalah-kalah terus, bukan menang-menang terus. Kita kena faham macam itu. Dia ada naik turun. Sebab tu kita kena sabar, relax, tenang. Macam kita main bola sepak lah. Main bola sepak daripada Januari main sana, main sini, kalah menang, akhirnya 2 masuk final, Selangor dan Kedah. Selangor dan Kedah masuk final. Lawan, referee pula, Allah. Tak berapa nak adil pula referee ni pun. Kalahlah kita. Katalah Selangor kalah dengan Kedah lawan bola. Terlentang pemain tak padang. Aduh, letih sungguh aku main. Daripada awal tahun tiba-tiba kalah. Hak menang pun ada, hak menangis pun ada. Relax lah. Yang Kedah dapat Piala Malaysia tu bukan dia dapat terus. Bulan 1 dia bertanding balik.
Sebulan je rehat. Akhir 28 November final. Bulan Disember rehat. Dia usunglah piala tu pergi merata-rata pun. Nanti tahun depan bertanding balik. Bila nak bertanding balik tu, kita buatlah betul-betul. Pemain-pemain kita jangan ambil pemain hak suka melompat. Kita nak pemain hak suka berlari, yang boleh rembat gol. Yang ni yang kita kena nak susun strategi balik. Lepas ni kita kaji betul-betul dah. Hak suka lompat aku tak mau. Sak sana, sak pergi sini. Bola bukan boleh lompat-lompat. Bola kena kejar, yuk kejar. Perak pun tak pakai dah. Kejar, yuk kejar. Duk kejar kalau tak gol nak buat apa? Kejar bola tapi tak gol. Sekarang dah tukar dah. Skor, yuk skor kata dia. Itu yang kita nak. Kalau kata jurulatih kita tak apa-apa kemas, tukar jurulatih baru. Referee ustaz, referee tu pun tua dah, tak apa lama biar dah. Esok tukar hak lain lah. Tapi kita kena sabarlah, janganlah pergi mengamuk pergi bakar stadium. Nanti kita digantung kerana merosakkan harta benda awam. Janganlah pergi pukul referee tu. Nanti kita kena katok dengan FRU. Tuan-tuan faham tak ni? Ini saya cerita bab bola ni, saya tak cerita bab lain ni. Jangan tuan-tuan pergi sepakkan padang tu. Kalau padang kita ada sepak, rosak habis rumput-rumput, di mana kita nak lawan bola sepak lagi? Biar, tak apa. Kali ni hampa menang, hampa ada bantuan pemain tambahan yang ke-12, tak apa. Tahun depan kita susun lain. Ni yang dia kata sabar. Yang mana faham? Tak faham sudah. Baik, kemudian dia kata kadang-kadang kita suka, kadang-kadang duka, dan sebentar rasa sedap. Mai sikit lagi tenang hati. Oh, relax, tenang. Lah, susah hati dan keluh kesah. Inilah dia di akhir zaman. Tiada ada ganti tahun melainkan yang telah lepas lebih baik daripada yang akan datang. Sebab itu dia kata sabar. Nabi bersabda, sami'tu hadza min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku dengar perkataan ini, hari ini lebih baik daripada hari besok. Hari besok lebih baik daripada hari lusa adalah daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Jadi yang bila kita dah faham hadis macam ini, kita boleh buat persiapan. Sebab tu saya katakan tadi, selagi kita tak ikut cara Rasulullah, selagi itulah menimbulkan masalah kepada kita. Jadi betul-betul kita ikut cara Rasulullah, berpolitik cara Rasulullah, bermemimpin secara Rasulullah, berhadapi situasi dengan cara Rasulullah. InsyaAllah kita ni akan selamat. Baik, masalah yang 168, isi bumi menjadi kafir. Tanda kiamat yang seterusnya ialah habis kafir isi bumi. Tak ada siapa lagi yang menyebut kalimah Allah. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidaklah berlaku kiamat sehinggalah tak ada siapa lagi yang sebut dalam muka bumi Allah Allah. Tuan-tuan boleh tengok, ada tak surat khabar yang tak sebut nama Allah dalam harian dia itu? Dalam sehari tak sebut nama Allah. Tuan-tuan buka radio, ada tak dalam radio tu yang langsung tak disebut kalimah Allah? Ada tak siaran televisyen yang tak disebut kalimah Allah dalam siaran dia? Ada tak manusia yang bila bercakap langsung tak disebut nama Allah dalam percakapan dia? Kalau tuan-tuan boleh nilai kaji, tengok benda ini sudah hampir-hampir berlaku. Ada orang yang bagi salam pun tak bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada dah selamat pagi dan salam sejahtera semua. Tak sebut dah insya-Allah, alhamdulillah, tak ada dah. Tetapi hadis ini nak menggambarkan kepada kita bahawa orang yang beriman, orang yang Islam yang sebut nama Allah habis mati. Macam mana cara mati? Caranya ialah Allah menghantar angin sejuk. Angin sejuk ini menyentuh orang yang beriman, menyentuh orang Islam yang masih sebut nama Allah, orang tu akan mati. Dan selepas orang yang beriman ni mati, orang yang Islam ni mati, tinggallah orang-orang yang tak sebut nama Allah. Mereka ini sajalah yang akan kekal, dan sebelum kiamat datang, mereka lah yang akan menghuni
bumi ni. Mudah-mudahan kita matilah dulu sebelum jadi macam itu. Sampailah angin sejuk ni datang, dia bunuh semua orang Islam. Yang sejuk, yang terasa sejuk dengan angin ini, mati. Yang tinggalnya ialah orang kafir atau orang Islam yang tak sebut nama Allah. Yang ni belum berlaku. Dan ianya adalah tanda kiamat yang besar yang akan berlaku sebelum datangnya kiamat. Dan yang ke-169, bumi memuntahkan emas dan perak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqiul ard